Kita di Gafri bersama kita pada pagi ini. Balik maknanya Edwin dapat tengok dari jauh je lah kampung begitulah kata situasi. Masing-masing berkorban atas tujuan yang baik. Dan dalam masa yang sama, seperti yang kita bawakan tadi berkaitan dengan aktiviti kesukarelawanan dan juga aktiviti kemanusiaan yang kita pun terfikir adakah ia masih diteruskan seperti biasa sebab ramai lagi golongan yang memerlukan, yang menanti sebenarnya. Apatah lagi dalam situasi COVID-19 ini, ramai juga mereka yang patut kita bantu kerana mereka yang terkesan ini bukan sahaja mereka yang mempunyai pendapatan rendah ataupun mereka juga yang mempunyai mengalami kesusahan dan sebagainya. Jadi itu sebabnya banyak NGO juga tampil pada waktu ini secara individu maupun dalam bentuk kumpulan. Dan lebih lanjut lagi berkenaan dengan terus membantu ataupun duduk di rumah pada waktu ini, kita bersama dengan pengarah Yayasan SOLS ataupun Science of Life Studies 24/7 iaitu Alia Shahida Alias. Ya, itu pengarah Yayasan SOLS 24/7. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih jemput saya. Sama-sama. Sebab kita menghantar wakil sebab kita tahu bahawasanya aktiviti-aktiviti seumpamanya difahamkan masih lagi tetap diteruskan walaupun kita berada dalam keadaan PKP sekarang ini. Jadi macam mana atur kerjanya setakat ini? Alhamdulillah atur kerja agak lancar kerana kami banyak bergerak daripada rumah dan actually benda ni memerlukan kerjasama antara semua NGO di Malaysia, NGO dan juga agensi kerajaan lah. Kami ada program di SOLS 24/7 yang kami namakan NGO Hub, di mana kami NGO yang membantu NGO dan kami menggunakan hashtag kita jaga B40. Jadi dekat sini because kita ada banyak NGO yang berdaftar under platform kami, lebih 517 NGO dan pada hari pertama PKP kami telah menelefon semua NGO ini bertanya apa khabar, boleh macam mana keadaan sekarang, ada perlukan bantuan tak. Jadi daripada situ kita dah screen apa yang NGO ini perlu untuk bantuan semasa PKP ni. Okey, baik. Dan setakat ini di mana agaknya memerlukan bantuan yang keadaan yang rumit lah juga situasinya? Hampir kesemuanya memerlukan bantuan. Jadi kami terpaksa prioritize, keutamaan diberikan kepada yang sangat memerlukan. Jadi contoh dia yang macam NGO shelter, rumah perlindungan, rumah orang tua, anak-anak yatim, anak-anak ada high risk, risiko tinggi untuk mendapat jangkitan. Contoh dia HIV positif, kanak-kanak kanser. Kemudian banyak juga food bank yang kami bantu untuk bekalan groceries. Kalau saya lihat di laman sesawang SOLS itu sendiri, terdapat banyak pecahan aktiviti kemanusiaan ataupun kebajikan itu disalurkan kepada mereka yang memerlukan, seperti pengajian, ada juga yang melibatkan kesihatan, tenaga hijau dan sebagainya. Banyak cabangnya Maksudnya SOLS ni menyeluruh Alhamdulillah lah. SOLS dah berlama di Malaysia 11 tahun. Jadi kami bermula di community center. Daripada community center kami lihat apa yang perlu kami boleh tolong untuk komuniti ni. Jadi daripada situ kami pecahkan satu lagi. Jadi keluar cabang-cabang ni semua. Jadi untuk masa PKP ni nama pun Science of Life Study. Jadi kami menggunakan banyak teknologi untuk membantu B40 dari segi pendidikan, kesihatan, sebagainya lah. Ya, jadi kita harus tahu faktanya berkaitan dengan SOLS 24/7 ni. Kalau di Malaysia 11 tahun, kalau di peringkat dunia ialah lebih kurang 18 tahun bermula di Cambodia dan beroperasi selama itu memberikan keperluan kepada mereka yang sangat-sangat memerlukan. Okey, operasi masih teruskan tapi menggunakan cara juga kaedah yang berbeza. Kalau dulu bila minta bantuan serahkan sendiri, tapi sekarang ni semua guna orang tengah kita ada kami banyak bekerjasama dengan kawan-kawan NGO yang lain. Ada kawan NGO yang memang telah ditauliahkan oleh NADMA contohnya, yang memang mereka ni arif dan pakar tentang
krisis bencana. Macam mana nak menghadapi bencana macam ni. Jadi dan kami juga memang menekankan, menitik beratkan tentang keselamatan kawan-kawan NGO kami, dan kami sentiasa bagi tahu kat dia orang, okay, make sure you have the social distance, jaga diri sendiri sebelum jaga orang lain. Jadi dan ramai kawan-kawan NGO kami yang tidak balik rumah sepanjang PKP ni. Mereka on ground, mereka membantu masyarakat dan mereka tidur di hub masing-masing, tidak pulang ke rumah. Bagaimana pula ahli NGO itu ada juga ialah sepanjang tempoh PKP sepatutnya mereka berada di rumah, dan ada yang mereka terpaksa memutuskan adakah untuk stay at home, berada di rumah, ataupun keluar aktif dengan aktiviti kebajikan kemanusiaan ini. Bagaimana, adakah mereka juga diberikan pilihan? Pilihan adalah bidayaan sendirilah. Okey, tapi mereka tidak keluar ke publik. Mereka hanya tinggal di hub mereka untuk mengasingkan bahan-bahan grocery semacam itulah. Dan setiap kali ada orang datang datang minta bantuan, ada SOP yang kita tetapkan. Kita satu orang sahaja yang ada di hadapan tu, orang lain tak boleh ada. Yang ada dalam hub pun hanya 2-3 orang sahaja. Dan kalau kami membuat perhantaran ke shelter-shelter, ke rumah perlindungan yang berisiko tinggi, kami menggunakan konsep zero touch pick up and delivery. Jadi kita akan hantar dan kita akan ambil dan hantar secara tanpa sentuh. Maksudnya letak barang di sana dan orang tu ambil sendiri. Tak barang, kami pergi letak barang dan kami jalan dan dia akan datang ambil dan kami nasihatkan lepas ambil sterilize dulu semua baru bawa masuk rumah. Okey, jadi sudah ada SOP-nya tersendiri untuk memastikan tidak ada sentuhan yang berlaku dan penjarakan sosial itu pun terjaga. Okey, dalam masa yang sama, bukan setakat hanya memberi barangan keperluan kepada mereka yang memerlukan, tetapi dari segi keperluan lain pula, dari segi pendidikan pun turut sama didedahkan menerusi cara yang berbeza. Untuk SOS 247, kami punya basic adalah pendidikan. Pendidikan kami bukan setakat akademik, tapi kepada holistic study, maknanya kendiri, kesaksian diri. Dan bukan setakat untuk jalan kelas sahaja. Kami lebih kepada teknologi. Sebelum PKP, kami mengajar bahasa Inggeris menerusi teknologi, menggunakan komputer, menggunakan internet, menggunakan apps, aplikasi mobile telefon. Jadi pada waktu PKP sekarang, ini dah masa untuk kami menggunakan sos yang ada 100%. Okey, baik. Menarik. Kita akan kembali lagi. Kita terus masih lagi cerita berkenaan dengan usaha NGO dalam mereka memberikan bantuan khusus kepada mereka yang terkesan COVID-19. Ada juga yang memikirkan bahawa ada projek-projek tertentu terpaksa direhatkan seketika sebelum disambung semula setelah tamatnya tempoh PKP. Jadi mungkin itu juga peranan Yayasan Saul sendiri dalam memastikan anggota itu pun patuh dengan PKP ini sepanjang dilanjutkan hingga 14 April. Bagaimana? Untuk pekerja SOS 247, kami bekerja dari rumah lebih awal daripada tempoh PKP yang telah diumumkan. Sehari sebelum tempoh PKP, semua pekerja kami telah dihantar pulang ke rumah keluarga masing-masing untuk bekerja di rumah. Dan kami juga telah monitor pekerja-pekerja ini melalui tas-tas yang diberikan oleh setiap program yang ada di bawah SOS 247 lah. Untuk rakan-rakan NGO yang lain di luar sana, kami hanya boleh menasihati dan kadang-kadang kami akan menasihati guideline yang perlu diambil kerana untuk kami pada masa ini adalah paling sangat crucial yang mana kita perlu bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan because ini melibatkan gejala penyakit yang masih belum ada ubat dia. Betul. Okey, jadi dalam masa yang sama juga bagi memastikan NGO yang lain juga turut terjaga, maknanya semuanya melaporkan pada satu tempat. Maknanya difahamkan ada hub. NGO Hub
ditubuhkan sebagai satu platform kepada NGO-NGO di Malaysia. Kami menjemput NGO-NGO lain di Malaysia dan sebahagian besar dah berkawan lah dengan kami di bawah platform NGOhub.Asia. Jadi di sini memang kami menjaga NGO kat sini. Sebelum PKP, apa yang kami buat dengan NGO-NGO yang ada di Malaysia, kami menjemput mereka datang untuk training, memberi latihan percuma kepada NGO-NGO ini setiap bulan. Banyak benefit yang kami tawarkan dan kami juga ada kerjasama dengan corporate terutama sekali dengan menggunakan wang CSR daripada corporate dan kami turut membahagikan kepada kawan-kawan NGO yang lain. Dan jika kami ada program dengan kerajaan, kami turut menjemput mereka. Jadi ini cantiknya program NGO Hub ni, di mana apa yang kami buat memang kami jaga NGO yang ada di Malaysia. Because NGO di Malaysia ni memang dia orang punya hidup tu untuk beneficiary, untuk penerima. Jadi tak ada siapa jaga dia orang. Tak ada siapa jaga NGO-NGO ni. Jadi kamilah yang menjaga NGO-NGO ni. Untuk tempoh PKP ni, apa yang kami dah buat, kami turut menyediakan satu platform untuk mengumpul dana untuk membantu semua NGO-NGO ini. Pada minggu ni kami dah kumpul untuk membeli grocery. Semasa kami ada satu kes, masa kami call mula-mula ni, satu kes rumah orang tua di Ipoh. Ini adalah mereka kena tempias panic buy baru-baru ni kan. Jadi dia orang tak boleh pergi, dia orang pergi kedai tapi tak ada stok. Jadi dia orang call, dia kata kami tak nak duit. Kami tak nak duit tapi kami nak barangan tu. Jadi apa yang kami buat, apa NGO Hub buat ialah kami cuba mencari kawan-kawan di Ipoh, kami di KL kan, untuk tolong membeli barangan dan menghantar ke rumah orang tua tersebut. Dan bila kami ada crowdfunding sekarang ni, untuk minggu ni kita akan concentrate untuk barangan runcit, barangan makanan pada shelter-shelter macam ni. Dan insya-Allah minggu depan kita akan cuba tolong bayar bil-bil yang ada, gaji pekerja macam itulah. Okey, cerita berkenaan crowdfunding. Sekarang ini bukan sahaja individu ataupun NGO yang boleh menyampaikan bantuan, tetapi orang awam pun yang berada di rumah, mereka boleh salurkan dana melalui crowdfunding dan banyak juga NGO yang melakukan dana seperti ini yang dikumpul daripada orang awam. Bagaimana ini juga dapat kita libatkan masyarakat biasa saja pun ataupun orang awam terlibat dalam usaha NGO yang NGO lakukan ini? Untuk NGO Hub, kami ada platform kami sendiri, www.ngohub.asia, dan is open, terbuka kepada semua orang. Semua, bukan setakat rakyat Malaysia saja, tapi dia terbuka kepada seluruh dunia. Kerana ni NGO platform internet, dan kami menggunakan kaedah MOPE, kaedah macam paling senang untuk you donate. Bila you tekan je button donate tu, button donate tu, dia terus keluar all the application yang you just ikut je dia punya arahan, dan you boleh masuk guest login, terus donate dalam masa seminit 2 minit dah settle, you dah boleh donate dah. Jadi itu yang mudahnya. And kenapa kami buat platform ni pada mulanya, untuk mengurangkan scammer kat luar sana. Ramai yang mengambil kesempatan, yang kutip dana tapi tak ada pergi mana, tak tahu pergi mana duit tu. Jadi dekat sini bukan setakat kami saja yang membuat crowdfunding, kami menjemput NGO luar, yang NGO Malaysia yang berdaftar dengan ROS untuk bersama-sama register, buka kempen di platform tu. Dan mereka juga kami verify, kami make sure kata ini semua kes-kes yang legit, bukan scam, jadi selamat untuk didonate. Selamat untuk disumbangkan keuangan dia. Keuangan dia pun memang you boleh tengok dekat platform tu. Nampak kalau you donate RM200 nama Alia, ada tulis situ Alia RM200 ada dekat situ. Memang transparent. Okey, memang transparent lah. Jadi kita tahu ini Souls 27 memang memberikan anda satu ruang untuk memberikan sumbangan anda walaupun anda berada dekat rumah. Tak ada masalah untuk teruskan sumbangan, semua boleh menerusi secara dalam talian dan boleh dipastikanlah kesahihannya sebab kita bawakan pengarah yayasan Souls 24/7 berada di sini pada waktu ini. Okey, dan berdasarkan
dengan apa yang telah pun diterangkan tadi, ini memberi isyarat bahawasanya para sukarelawan kita ini, mereka yang bekerja di bawah SOS 24/7 terus membantu dan bukan setakat duduk di rumah saja semata-mata. Okey. Baik, kita nak berilah Itu pakar motivasi juga Datuk Dr. Fazil Yaakob membuktikan bahawasanya Datuk sendiri pun duduk berjauhan 2 kilometer jauhnya. Jadi semoga dipermudahkan juga segala urusan pada Datuk. Baik, kita akhiri juga untuk bersama dengan Yayasan SOS 24/7 secara ringkaslah. Mungkin ini juga merupakan ruang dan peluang untuk kita memberikan penghargaan kepada barisan NGO yang terus bekerjasama dan juga memastikan bahawa bantuan itu terus dapat disalurkan walaupun kita dalam tempoh PKP ini. Ya, baik. Jadi mungkin sampaikan. Banyak cara NGO boleh membantu daripada tinggal di rumah sahaja. Contoh macam SOS, kami ada SOS Smart di mana kami baru saja membuat kelas training untuk guru-guru di seluruh Malaysia secara webinar. Jadi kami membantu guru-guru ini untuk mengajar macam mana nak mengajar daripada rumah masing-masing kepada student-student yang di rumah masing-masing supaya silibus pelajaran tidak ketinggalan. Selain daripada itu, kami ada juga menawarkan kelas kaunseling. Masa kami ada satu program bernama SOS Help. Face to face tapi video call lah. Jadi pada masa sekarang kita tahu ramai orang depressed tinggal di rumah tak keluar dan kami juga jangka keganasan rumah tangga pun akan naik. Because selama ni memang kita ada diorang ada ruang untuk keluar. Kalau marah keluar. Tapi sekarang marah tak boleh keluar. Jadi kita tahu masalah-masalah tu. Jadi di sinilah NGO ni memainkan peranan stay home tapi still boleh teruskan memberi khidmat kepada masyarakat. Okey, jadi boleh dapatkan bantuan yang memang sentiasa ada. Memang anda semua di rumah memang ada sentiasa ada ruang dan peluang untuk anda meringankan beban anda dengan adanya bantuan-bantuan yang telah diberikan, terutama sekali bagi SOS 24/7 sendiri. Jadi kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Puan Alia Syahidah Alias, pengarah Yayasan SOS 24/7.